Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikrudin Menjurani, bernomor metrik A19A0352. Hari ini saya akan membentangkan tugasan baru kumpulan dalam subjek pengurusan harta pusaka syariah di Malaysia, dan kami memilih isu perbalahan waris sebagai isu dalam kajian kali ini. So perbalahan waris dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi, kerana setiap tahun semestinya akan berlaku perbalahan waris dalam menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Menurut Kamus Dewan, harta pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dalam bahasa Arabnya dipanggil al-wirathah, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil warisan. Warisan kalau menurut istilah syarak, harta warisan merupakan harta yang telah harta peninggalan yang orang yang telah meninggal dunia yang menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagih-agihkan dalam kalangan mereka yang berhak. Harta pusaka pula terbahagi kepada dua, iaitu harta alih dan juga harta tidak alih. Harta alih merujuk kepada perkara yang bersifat boleh pindah pergerakannya secara fizikal, seperti duit simpanan, wang tunai, simpanan KWSP, saham koperasi, barang kemas, perabot kereta, motor, pinggan mangkuk dan sebagainya. Harta tidak alih pula bersifat kekal dan tidak boleh dipindah ke lokasi yang berbeza, seperti aset tetap, iaitu tanah, bangunan dan sebagainya. Perbalahan pula merujuk kepada perbantahan ataupun pertengkaran. Tapi dalam konteks pengurusan harta pusaka ini, kita merujuk kepada perbalahan antara waris dalam mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pemilik harta, iaitu si mati, orang yang telah meninggal dunia. Perbalahan yang terjadi jika tidak diuruskan dengan baik boleh membawa kepada konflik yang lebih besar, ataupun boleh membawa kepada kes seperti sama menyaman ataupun perbunuhan, sehingga sekali ke peringkat perbunuhan, melakukan jenayah. Oleh demikian, pengurusan harta pusaka bukanlah satu perkara yang boleh diambil ringan oleh semua pihak, kerana ilmu faraid merupakan ilmu pertama yang akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, belajarlah ilmu faraid dan ajarlah kepada manusia, kerana aku ini adalah manusia yang akan mati, dan sesungguhnya ilmu faraid, sesungguhnya ilmu ini akan ditarik dari manusia, dan akan berlaku fitnah di antara manusia, sehingga apabila bertengkar dua orang tentang ilmu faraid, mereka tidak dapat mencari seorang yang dapat menyelesaikan di antara mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Oleh demikian, ilmu pengurusan harta pusaka perlu dicari dan perlu didalami semasa hidup hayat seseorang, supaya apabila berlakunya kematian ahli keluarga sendiri, mereka mengetahui apa yang perlu dilakukan sebelum pembahagian harta pusaka kepada waris-waris yang berhak. Waris bermaksud orang-orang yang berhak menerima harta pusaka, harta peninggalan si mati disebabkan oleh perkahwinan dan juga pertelaian darah. Dalam pembahagian harta pusaka, ahli waris dibahagikan kepada dua kategori, iaitu waris fardu, iaitu merujuk kepada waris yang menerima harta pusaka pada kadar yang telah ditetapkan, dan waris asabah, iaitu menerima baki harta pusaka. Waris asabah pula terbagi kepada tiga, iaitu asabah bi al-nafsi, asabah bi al-khairi dan juga asabah bi al-khairi. Dalam pembahagian harta pusaka tersebut terdapat kadar-kadar yang perlu ditentukan, kadar-kadar yang tertentu yang perlu diikut dan boleh berubah mengikut situasi. Sebagai contoh, seorang isteri boleh menerima pada kadar 1/4 jika tiada anak, dan jika mempunyai anak, si isteri akan menerima pada kadar 1/8. Dalam isu perbalahan waris kali ini, kami merujuk kepada isu sebenar yang berlaku pada tahun lepas, iaitu kita semua tahu Malaysia telah kehilangan seorang pelakon dan juga pelawak terkenal, iaitu arwah Abang Boce, ataupun nama sebenarnya Syed Umar Mokhtar, telah meninggalkan seorang anak lelaki dan juga isterinya yang bernama Nur Hidayah. Abang Putih juga mempunyai seorang adik lelaki, iaitu bernama dikenali sebagai Ali Putih, ataupun nama sebenarnya Syed Ali Mubarak. Kes perbalahan waris ini bermula apabila seorang usahawan terkenal telah membongkarkan bahawa Balu Abam
sudah tidak lagi tinggal di rumah keluarga arwah dan pergi sebatang kara. Di samping kereta juga ditarik, mengakibatkan Nur Hidayah sukar menjalankan kehidupan sehariannya untuk membesarkan anak lelakinya yang masih kecil. Pengurusan harta pusaka yang dilakukan oleh keluarga arwah dan Nur Hidayah juga tidak mengetahui apa-apa yang berlaku apabila ditanya oleh usahawan tersebut. Tersebarnya video temu ramah tersebut di media sosial menyebabkan Ali Putih merasa marah seolah-olah keluarganya menganiaya Nur Hidayah. Selepas kepada kejadian itu, Ali Putih juga membongkarkan bahawa kakak iparnya itu membawa lari jam tangan dan juga wang bernilai RM10,000 ketika keluar dari rumah arwah. Ketegangan antara Ali Putih dan juga Nur Hidayah menyebabkan perbelahan waris berlaku dalam pengurusan harta menguruskan pengenalan harta pusaka. Mengapa perbelahan waris ini berlaku? Antara faktor-faktornya adalah, yang pertama adalah kekurangan ilmu pengetahuan mengenai ilmu faraid. Kebiasaan berlakunya kes perbelahan antara ahli waris dalam menguruskan harta pusaka adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai ilmu faraid. Hal ini kerana sebelum ingin memfaraidkan harta pusaka kepada waris yang berhak, mestilah perlu mengikut tertib yang terdapat dalam pengurusan harta pusaka yang ramai tidak tahu. Selepas pengebumian, perlu untuk melakukan pengasingan pemilikan harta kerana di dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang lain dan harta tersebut tidak termasuk dalam pengiraan harta pusaka. Tertib seterusnya adalah waris perlu melunaskan hutang yang ditinggalkan oleh si mati, sama ada hutang dengan manusia ataupun hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah seterusnya adalah pembahagian harta sepencarian. Pasangan si mati berhak untuk menuntut harta sepencarian di dalam harta tersebut. Seterusnya adalah melaksanakan wasiat si mati dengan had yang dibenarkan, iaitu tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka. Akhir sekali adalah memfaraidkan harta pusaka. Berdasarkan analisa yang dibuat, terdapat waris yang kurang memahami ilmu faraid, yang kurang memahami tertib tersebut. Sebagai contoh, sebelum keluarga arwah membuat pengasingan harta ataupun melunaskan hutang, balu arwah Abang Boceh terlebih dahulu mengambil wang dan juga jam tangan. Wang tersebut bernilai RM10,000 yang mengakibatkan berlakunya perbelahan waris dalam dan menjejaskan proses dan mengakibatkan perbelahan waris berlaku untuk menguruskan harta pusaka. Faktor kedua yang menyebabkan perbelahan waris berlaku adalah disebabkan oleh salah faham antara waris. Berlakunya perbelahan waris adalah disebabkan terdapat salah faham dalam setiap tindakan. Hal ini kerana dalam setiap kes yang berlaku dalam menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati adalah disebabkan oleh salah faham yang menjadi punca utama perbelahan. Konflik salah faham jika tidak diselesaikan boleh membawa kepada kesan yang lebih buruk. Sebagai contoh, dalam kajian kes kali ini, Ali Putih dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Syamil Amsyah bin Samsul Amri dan nombor matrik saya adalah A19A0374. Saya akan membincangkan mengenai bahagian yang telah diberikan kepada saya, iaitu inisiatif penyelesaian masalah yang dikemukakan ataupun cadangan penambahbaikan terhadap masalah perebutan harta pusaka. Berdasarkan kajian kes yang telah saya dan tim saya lakukan adalah berkaitan dengan perebutan harta yang berlaku di antara adik kepada arwah Abang Boceh, iaitu Ali Putih, dan juga balu kepada arwah Abang Boceh. Dan perkara ini telah berlaku berlaku kerana adanya kontroversi daripada luar yang menyebabkan berlakunya pertikaian dan juga berlakunya ketidakpuas hati antara kedua belah pihak dan telah mendatangkan satu kesan yang negatif kepada kedua belah pihak, iaitu telah berlakunya saman menyaman di antara kedua belah pihak, dan ini menyebabkan berlakunya keruh lagi pertalian persaudaraan di antara mereka. Dan dapat kita lihat di sini yang iaitu antara cadangan yang pertama yang boleh dilakukan untuk mengelakkan daripada berlakunya perbelahan antara waris dan adik-beradik seperti yang berlaku dalam kes ini adalah kita perlu menambah
ilmu pengetahuan dalam pengurusan harta pusaka itu sendiri. Kerana yang kita sebagai orang Islam tidak lari daripada ilmu harta pusaka ini, kerana ini adalah ilmu yang antara ilmu yang sangat penting dalam agama Islam. Cadangan yang pertama seperti tadi ialah menambah ilmu pengetahuan dalam harta pusaka, iaitu yang pertama kita perlu tahu apakah proses yang dilakukan, 5 proses utama yang dilakukan dalam selepas kematian si mati. Yang pertama adalah berlakunya kita perlu melakukan pengasingan terhadap harta yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya. Contohnya adalah harta yang dimiliki oleh si mati bukannya milik kepada si mati sepenuhnya. Contohnya seperti harta amanah, harta yang telah dijual, harta wasiat, harta yang telah dihibahkan dan harta yang telah diwakafkan oleh si mati semasa hayatnya. Yang kedua, tertib yang kedua adalah menguruskan harta pusaka dengan melunaskan hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati. Dalam konteks agama Islam ada 2 hutang, iaitu hutang yang pertama adalah hutang akhirat dan hutang duniawi. Hutang duniawi adalah hutang yang melibatkan perorangan. Contohnya melibatkan dengan hutang dengan antara adik-beradik, hutang dengan orang kawan-kawan dan pembelian yang dalam insurans dan sebagainya lah, pembelian kereta dan sebagainya. Yang kedua adalah hutang akhirat, iaitu berkaitan dengan perkara yang wajib yang kita perlu lunaskan dalam kewajipan yang ditetapkan kepada semua orang umat Islam, iaitu ibadah haji dan puasa, yang mana kita perlu berganti jikalau kita arwah tidak sempat melakukan perkara tersebut. Tertib yang ketiga adalah pembahagian harta sepencarian di antara suami dan isteri. Yang keempat adalah melaksanakan wasiat, pelaksanaan wasiat yang telah dibuat oleh si mati, iaitu kita menunaskan apa yang telah ditulis oleh si mati dalam wasiat selepas kematian si mati. Dan wasiat ini hanya boleh diterima dan boleh diguna pakai apabila telah kematian si pewasiat. Dan tertib yang terakhir dalam pengurusan harta pusaka adalah pelaksanaan faraid ke atas harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh si mati kepada waris yang berhak. Okey. Ini adalah cadangan yang pertama. Cadangan yang kedua adalah membuat permohonan pembahagian harta pusaka kecil. Yang ini boleh ini adik-beradik, sesama adik-beradik dan kedua belah pihak boleh membuat permohonan pembahagian harta pusaka kecil di pejabat tanah dan galian persekutuan, di mana waris-waris si mati seperti balu, adik-adik lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu bapa juga boleh membuat permohonan pembahagian harta pusaka kecil. Dan kedua belah pihak ini yang seperti dalam kes ini, seperti Abang Bocil dan arwah Abang Bocil dan juga Balu perlu mengetahui apa hak yang perlu dituntut, dan bukannya hanya mengambil sewenangnya harta si mati dan untuk dikreditkan dalam akaun masing-masing. Dan antara cadangan yang ketiga pula ialah penggunaan kaedah takharuj, iaitu ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka sama ada kesemua dan sebahagian daripada harta yang patutnya diberikan kepada waris tersebut diberikan kepada waris lain sama ada dengan balasan dan tanpa balasan. Dan kaedah ini digunakan dengan mencapai
kesepakatan antara ahli waris kerana dilakukan berasaskan prinsip redha, meredai dan bertoleransi. Okay. Sekiranya pembahagian hendaklah dibuat kepada waris yang layak dan mengikut kadar bahagian yang ditetapkan, dan pembahagian juga hendaklah dibuat dan mesti ada permuafakatan dan persetujuan bersama daripada kalangan waris untuk memberikan mana-mana waris lain yang lebih banyak dan berbeza daripada kaedah faraid, dan ia masih diharuskan selagi mana mendapat persetujuan daripada semua waris lain. Dan jika perbincangan tersebut tidak dapat persetujuan daripada semua ahli waris, maka kaedah faraid akan terlaksana, dan penyelesaian pembahagian harta pusaka juga dapat disempurnakan mengikut faraid dan bukan mengikut takharuj. Cadangan yang keempat yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah perebutan harta pusaka adalah pemberian hibah. Hibah ialah pemberian harta oleh pemiliknya ketika dia masih hidup kepada seseorang secara sukarela atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan sebarang balasan. Pemberian berupa hadiah menjadi hak mutlak pemilik harta tanpa boleh dipertikai oleh mana-mana pihak termasuk waris. Dan contohnya pemberian harta pemberian hibah ni seperti contohnya seperti seseorang anak angkat yang memang sememangnya kita tahu dia memang tidak berhak ke atas harta keluarga angkat, namun atas dasar kasih sayang dan keluarga angkatnya boleh menghibahkan harta kepada anak angkat tersebut tanpa mendapat persetujuan daripada waris lain, dan ia berbeza, nilainya adalah terhad kepada juga tidak ada hadnya kerana pemberi hibah boleh menentukan jumlah harta yang ingin diagihkan berdasarkan penilaiannya yang tersendiri. Dan ini sangat berbezalah dengan sistem faraid kerana dia memberikan hak kepada waris tertentu, manakala wasiat pula mengecualikan waris sebagai penerima wasiat yang hanya dihadkan sebanyak 1/3 untuk diwariskan. Cadangan yang terakhir iaitu cadangan yang kelima, iaitu birokrasi melibatkan pihak yang ketiga, iaitu melibatkan melibatkan mahkamah syariah, yang mana yang kita tahu mahkamah syariah ini juga menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan orang Islam dan harta sepencarian yang tidak dinyatakan dalam syarak, namun ia masih merupakan perkara yang boleh diterima pakai dalam undang-undang dan amalan masyarakat Malaysia. Dan sebelum berlakunya agihan harta pusaka ini boleh dibuat, kita boleh merujuk dengan mahkamah syariah dengan mengenai apakah langkah-langkah dan apakah prosedur-prosedur yang perlu dilakukan sebelum pengagihan harta pusaka itu dibuat. Dan berkait dengan masalah kajian yang berlaku di antara pembelahan ahli putih dan juga balu kepada arwah Abang Boceh, iaitu mereka dengan sekiranya si mati pernah bercerai akibat kematian, kerana berlakunya kematian, tuntutan bekas pasangan terhadap harta sepencarian mestilah diutamakan terlebih dahulu dan tidak boleh diketepikan, seperti mana yang berlaku di antara arwah Abang Boceh dengan balunya. Dan walaupun proses ini mengambil masa yang agak lama di mahkamah syariah untuk menentukan harta jumlah sepencarian, tetapi ini merupakan adalah cara yang terbaik bagi mereka mengelakkan berlakunya ketidakadilan dan salah faham antara kedua belah pihak. Apabila berlakunya perbalahan waris, semestinya memberi kesan, sama ada kesan yang positif maupun kesan yang negatif. Kesan yang positif adalah membuka mata masyarakat betapa pentingnya ilmu faraid pada zaman sekarang.
Hal ini kerana perbalahan waris antara Ali Putih dan juga Nur Hidayah merupakan isu yang mendapat liputan yang meluas di kaca TV, di berita, di surat khabar maupun di media sosial. Hal ini telah disaksikan oleh masyarakat sendiri betapa bahayanya konflik yang berlaku antara waris dalam menguruskan harta pusaka, yang boleh mengakibatkan berlakunya konflik yang besar seperti kes saman menyaman, kes pembunuhan, kes perebutan harta, dendam dan sebagainya. Oleh demikian, masyarakat zaman sekarang telah membuka mata dan mula mengikuti seminar berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, berkaitan dengan pengiraan harta pusaka, cara untuk mengira harta pusaka, dan mula menyedari dan membeli buku berkaitan dengan pengiraan harta pusaka, kirosakol dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung akan memberi ilmu kepada masyarakat berkaitan dengan pembahagian, berkaitan dengan syarat, berkaitan dengan pengiraan, supaya apabila berlakunya konflik yang di dalam keluarga sendiri, mereka tahu bagaimana cara dan juga kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut, supaya masalah tersebut tidak membawa kepada konflik yang lebih besar. Kesan negatif adalah, yang pertama adalah saman menyaman berlaku antara waris. Akibat daripada perbalahan antara waris yang berlaku menyebabkan ahli waris menyaman waris yang lain bagi membela diri mereka dari tomahan yang diberikan oleh masyarakat. Konflik pertengkaran yang berlaku antara waris perlulah dielakkan kerana ditakuti situasi sebegini akan terjadi. Terdapat kes yang boleh mengakibatkan waris membunuh waris yang lain akibat daripada dendam yang tersimpan yang datangnya dari punca yang utama, iaitu perbalahan waris. Hasil daripada kes yang dirujuk mendapati kes perbalahan antara Ali Putih dan juga Nur Hidayah pada akhirnya membawa kepada kes saman. Peguam pada Nur Hidayah mengeluarkan saman kepada Ali Putih pada Mei 2020 disebabkan oleh beberapa unsur fitnah yang dinyatakan. Selepas daripada itu, Ali Putih juga telah memfailkan saman balas kepada Nur Hidayah yang dikeluarkan Ali bersama ibu bapa dan kakaknya. Keputusan menyaman yang dilakukan adalah sebagai tindak balas kepada Nur Hidayah yang terlebih dahulu mengeluarkan saman kepadanya dengan tuntutan jumlah terkumpul mencecah RM900,000. Kesan kedua yang diperoleh disebabkan perbalahan waris adalah menjatuhkan maruah keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana masalah yang terjadi akan menjadi buah mulut masyarakat dalam memberi pandangan yang negatif terhadap sebuah keluarga yang bermasalah. Apabila berlakunya perbalahan, semestinya akan tercetusnya perasaan benci dan marah terhadap seseorang. Perasaan ini akan menyebabkan diri seseorang mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan fakta yang sebenar. Berdasarkan analisa kajian kes, mendapati perkara yang membuatkan Ali Putih marah adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Balu Abang Boce, iaitu kerana seperti memalukan keluarga dan menjatuhkan maruah keluarga arwah, seolah-olah mereka tamak untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh Allahyarham Abang Boce. Selain itu, isu ini telah melibatkan ramai pihak luar yang mengetahui kerana pergaduhan tersebut berlaku di media sosial. Oleh itu, masalah ini yang terjadi di dalam ahli keluarga sepatutnya tidak perlu diceritakan kepada orang ramai kerana setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza, yang akhirnya menyebabkan keluarga mereka dihina dan dicaci oleh masyarakat di Malaysia. Kesan negatif yang terakhir adalah memutuskan ikatan silaturahim. Adalah perkara yang sering berlaku apabila perbalahan yang serius terjadi di antara waris. Pertengkaran yang tidak dikawal boleh menyebabkan seseorang itu saling membenci dan akhirnya membuat keputusan untuk memutuskan silaturahim. Di dalam agama Islam juga ada melarang untuk tidak menegur lebih daripada 3 hari kerana boleh mengakibatkan suatu perkara itu terjadi dengan lebih teruk. Dan memutuskan silaturahim merupakan dosa yang besar melihat kepada situasi yang berlaku pada tahun 2020 yang lepas. Pembalahan yang terjadi bukanlah perkara yang kecil kerana ia melibatkan perkataan yang cela yang keluar daripada mulut waris di samping masing-masing saling berbalas saman. Sewaktu berjalannya prosedur mahkamah, Ali didapati tidak hadir dan ini menunjukkan bahawa kes yang berlaku bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan. Hubungan yang dahulunya kukuh dan bahagia sebaliknya selepas kematian Allahyarham Abang Boce mengakibatkan hubungan antara waris menjadi retak disebabkan isu yang terjadi dalam menguruskan pembahagian harta pusaka. Oleh demikian, ilmu faraid amatlah penting
bagi memastikan masalah yang timbul boleh diselesaikan tanpa memutuskan ikatan kekeluargaan. Untuk bahagian kesimpulan adalah mengenai penegasan terhadap kes yang dikemukakan, iaitu apa yang perlu ditegaskan untuk kita mengelakkan dan juga supaya perkara yang sedemikian ini tidak berlaku lagi kepada masyarakat kita di luar sana. Dan yang pertama adalah kita perlu menitik beratkan tentang pentingnya pelajaran mengenai pembahagian harta pusaka ini, kerana walaupun dalam kalangan masyarakat kita tidak mendapat tidak menjadi satu ilmu yang penting dan ilmu yang dipandang tinggi oleh masyarakat, tetapi jika perkara ini ataupun ilmu mengenai harta pusaka ini tidak dititik beratkan, maka semakin berlambaklah dan semakin meningkatlah peningkatan orang-orang yang kes-kes yang seperti pembunuhan, kes sama menyaman antara keluarga, semata-mata untuk merebutkan harta pusaka itu sendiri. Dan ini sedikit sebanyak telah menyebabkan kerenggangan di antara keluarga, persaudaraan yang pernah utuh, tetapi hanya kerana harta pusaka telah menyebabkan berlakunya perpecahan. Dan yang kedua adalah tidak sewenangnya kita menyebarkan aib ataupun masalah berkaitan dengan harta pusaka kepada orang luar, seperti yang terjadi dalam kes ini. Isteri kepada arwah Abang Bocik telah menyebarkan masalah, telah memberitahu masalah dan membuka aib keluarga Abang Bocik dengan menceritakan masalah-masalah yang berlaku akibat dalam pembahagian harta pusaka itu, dan telah menyebabkan dia telah ditinggalkan sehelai sepinggang dan dalam keadaannya yang ditarik keretanya, yang tidak ada duit di sampingnya. Tetapi berlaku sebaliknya, dan ini telah menimbulkan fitnah. Dan akibat daripada perkara tersebut, adik kepada Abang Bocik telah memfailkan saman, dan juga apabila berlakunya saman menyaman ini telah menjadikan persaudaraan itu sendiri, dan berlaku fitnah dan saman menyaman ini, dan akan menyebabkan perkara yang sepatutnya boleh diselesaikan secara baik ini menjadi lebih keruh. Dan yang terakhir adalah yang sangat perlu ditegaskanlah untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perlulah adakan perbincangan sebelum selepas kematian si mati. Perlulah kita berkumpul seketika bersama adik-beradik, bersama balu, bersama adik-beradik ipar dan lain, dan adik-beradik sendiri, untuk kita berbincang dengan masalah dan harta ini, maka bagaimana untuk diagihkan, dan bagaimana, dan pembahagian tugasan kepada adik-beradik dan keluarga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan si mati ini adalah cara yang terbaik, supaya mereka tidak berfokus hanya untuk mendapatkan harta semata-mata, tetapi dapat menyelesaikan masalah yang sepatutnya diselesaikan, yang patut diselesaikan untuk si mati, supaya tidak menjadi satu bebanan kepada si mati apabila di dalam kubur dia tidak tenang dan diseksa kerana masih berlakunya perbalahan akibat pembahagian harta pusaka yang tidak betul.